wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kitab apa kan? Pinjam. Ada. Ya ke? Bukan lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, demikian lagi makruh duduk di atas kubur dan memijak akan dia dan bersandarkan kepadanya dan bertelekang tangan di atasnya dengan ketiadaan suatu hajat. Demikian itu mengganggu penghuninya sebenarnya yang disebut pada hadis. Dia kata, dan demikian lagi makruh duduk di atas kubur dan memijak akan dia. Makruh di sini maknanya makruh tahrim, kata setengah ulama fiqh, kerana berdalilkan hadis yang mengatakan duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kubur. Makruh tahrim ni benda pula, makruh yang ada nas mengatakan perbuatan itu berdosa. Jadi jangan pijak dan bersandar kepadanya. Kita duduk atas tepi kubur, belakang nyandar di batang kubur, dan bertelekang tangan di atasnya, tekan tangan dengan ketiadaan suatu hajat. Kalau berhajat tidak makruh. Contohnya kita usul mayat baru nak lalu ke kubur, jadi kita pun bukan sengaja nak pijak kubur. Kalau nak kona berat bawa keranda, jadi kena lalu terus ke atas kubur. Jadi hukumnya tidaklah haram pada ketika itu. Nampak? Ataupun pada waktu malam kita tak nampak. Kerana yang demikian itu mengganggu penghuninya, penghuni kubur. Maknanya orang dalam kubur dia hidup setara dengan alam dia. Orang yang atas dunia setara dengan alam dunia. Hal dalam kubur dengan hal atas dunia, ada benda yang sama, ada benda tak sama. Benda yang sama iaitu sama-sama mendengar. Kita atas dunia boleh dengar tak? Boleh dengar, sama-sama kita cakap. Dalam kubur boleh dengar? Boleh dengar. Bila tu? Biiznillah, jika diizinkan oleh Allah. Dan kalau kita beri salam, dia jawab tak? Juga diiznillah, dengan izin Allah. Dan dia boleh dengar tak? Boleh dengar. Ada orang kata orang dalam kubur tak boleh dengar orang hidup. Ini salah. Nampak? Nabi kata innahum asma'u ni mana mereka itu ahli kubur lebih mendengar minkum daripada kamu. Maknanya pendengaran orang dalam kubur lebih kuat. Itu satu dalil. Bila tu berlaku cerita ni? Ketika perang Badar selesai, dihimpunkan mayat-mayat musuh-musuh, tentera musyrikin hak mampu, hak terbunuh, lalu dibuang di dalam lubang. Maka Nabi sapa dekat lubang tu. Nabi pun berkata kepada mayat-mayat dalam lubang tu. Nabi kata, ya pulang ibnu pulang, ya pulang ibnu pulang, wa ya pulang ibnu pulang, hal wajabtum ma wa'ada rabbukum haqqan wa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Adakah kamu dapati apa yang Tuhan kamu janjikan? Yang ini berhala-berhala kamu sembah, duk janji kamu tu benar tau. Maka sesungguhnya aku dapati yang Allah janji kepada aku benar. Maksudnya kemenangan pada hari ini, yang ini perang Badar. Nabi cakap di lubang kubur, yang dalam lubang tu ada mayat-mayat tentera musyrikin yang mampu kerah. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, adakah mereka dapat mendengar? Yang boleh tanya dia boleh dengar ke tak?
Sahabat tanya. Faham? Sahabat tanya ni supaya kita dapat pelajaran pada hari ini. Tetapi dah kita tak ngaji kak, nak kerti bahasa ke mana? Faham? Sahabat tolong tanya Nabi, Nabi jawab untuk kegunaan umat sampai ke hari kiamat. Dah kita garing Islam ngadak tali besing daripada muda sampai ke mampu. Faham? Orang garing Islam kita dengar lah. Tak mau dengar mereka, dengar tafsir, mau dengar tafsir lagi kat hadis lagi kat halal haram, banyak benda. Maka Nabi menjawab, innahum, sesungguhnya mereka, asma'u minkum, lebih mendengar daripada kamu. Mereka lebih dengar daripada mu. Jadi kata ulama, daripada hadis ini pendengaran orang yang mati lebih kuat daripada pendengaran orang yang hidup. Dan lagi berdalil dengan hadis yang lain, bila kamu balik menghantar mayat kamu di kubur, mana lepas kita tandang kalau hantar mayat, Nabi dah kabur lah, tandang selesai apa semua. Takkan kita pergi atas aja biar kubur tembor gitu. Mayat masuk diri, gali diri, kamu diri, bukan gitu. Mana selesai kamu uruskan mayat di dalam kubur, selesai tanam kata tanah, kamu berbalik. Bila mau balik tu, mereka mendengar akan suara bunyi gesekan selipar kamu pada ruku. Kita dah apa dengar kok selipar gesek di ruku, tapi mayat dengar. Wa yasma'u sautani alikum, mereka mendengar bunyi terompah-terompah kamu. Faham? Dan kalau kita kuranglah sikit, kalau bak gesek ruku gitu tu, nak nunjukkan mereka lebih kuat pendengaran. Lepas tu ada kata dah dia baca talqin kan mayat dia dengar dah. Tu kata kali bodoh duduk diam. Tak. Gaduh kan nak cakap. Dengar tak tahu tengah tepi tu dak nak cakap dah. Kalau tak dengar Nabi tak khabar dah tadi hadis tadi. Ingat Nabi gila ke cakap serang? Faham? Nabi tanya kan mayat-mayat dalam lubang kulait tadi, peristiwa Badar, sehingga kan sahabat lagi tanya, dah mu cakap dengan mayat yang dengar dah? Sahabat tanya lama dah. Faham? Nabi jawab dengar. Dalam hadis tadi, wa yasma'u sautani alikum, mereka dengar suara bunyi kasut kamu balik ke rumah. Kita atau mayat tau, tandang kita ke balik bunyi perih balik. Mayat dengar. Dah tu jadi jawapan lagi. Kedok lagi. Jadi jawapan tu bodoh benar, kita pada erti lagi. Nabi kata kita bilang mereka itu mendengar suara terompah kamu, hak bunyi slow. Dan kalau orang baca talqin bunyi macam terompah ke kuat lagi? Ada? Takkan Nabi nak kabar se macam ajar lembu. Faham? Kabar sepatah hati kan? Faham? Tidak, Nabi dah suruh beri salam pula. Dalam hadis beri salam dia, Nabi kata jika diizinkan Allah dikembalikan roh kepada jasad lalu menjawab salam. Jadi penghuni kubur juga boleh diganggu sebagaimana dia masih hidup. Lepas tu kita cenderung kepada pendapat dia mengatakan haram derma organ lepas mati. Walaupun ada orang kata boleh. Sebab apa tengok ni, pijak kubur tak dia dah. Padahal dia dalam tu bukan kita pijak atas mayat. Tanam semunjung kambuh atas tanah pijak tu dikira tidak menghormati mayat dah. Dah kalau belah waktu baik perut, waktu baik hati, waktu baik tu, waktu baik ni, orang mana lebih sakit, pijak kubur dengan belah mayat, waktu baik perut, waktu baik tulang? Saya jawab kali, bagi mereka yang ada kepala hontak, tu tak? Ada mandi tak boleh ngasuh, haram buat ngasuh masa mandi. Lepas tu belah perut, waktu baik buah pinggang, waktu baik jatuh boleh pula. Lepas tu dia suruh pakai akal. Dan setiap benda manusia ni Tuhan beri cerdik sebenarnya, tak perlu dikabar belaka. Faham? Dikabar sikit mana faham tak? Dan Nabi kata kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu.
Mana kita dah payah tanya dah, Nabi faham ha? Makan angkut tangan kanan. Tak tanya pula, dia nak pegang pun dia kuih. Tu orang bodoh. Lepas tu Nabi kena kau peganglah dengan 2 jari-jarimu. Kalau 3 jari tidak cukup, masih lagi bergoyang-goyang kuih itu nak jatuh, tambah 1 jari lagi. Ada gitu? Daya khabar dah masih gemuk orang cerdik juga. Lepas tu dia tanya pula, saya telah pegang kemas ya Rasulullah, tapi macam mana nak sampai ke mulut? Pasal masih di bawah. Nabi pula kena jawab, dah lah kau angkat tanganmu. Saya sudah angkat tapi tak dapat masuk. Kenapa? Saya tak buka lagi mulut. Berat nang kalau gitu. Kul biyamini, makan dengan tangan kanan, erti bahasa lah. Ni ambil makanan dengan tangan kanan, buka mulut, wasuk makanan, baru tutup. Tubik tangan tu yang tutup lagi. Dengan tangan-tangan tutup je. Tu mana manusia ni Tuhan wiakar cerdik tak. Maka ajar sikit je faham, ajar sikit faham. Ni belerek-lerek kapal dak erti dengan macam lembu tabeng. Nah. Lepas tu dia ada adab ziarah kubur. Ada adab pergi di rumah orang. Nah, di rumah orang ada adab. Ada lah. Jangan masuk terus, wi salam tu. Assalamualaikum. Nak wi salam pula. Jangan banyak kali, 3 kali je. Dia ada adab tu. Oh, tak tahu bila ambil. Dia pun tak dengar, tak tahu kau mana. Nah, duk tengok tu kat semana Doremi. Bila main macam ke baru rasa. Mana tengok kedai ni? Bila semalam. Ya tak malam. Malam. Oh ya. Dia ada dia. Nah, ada lagi orang. Ada lagi kubur tengok. Bisa lah. Siapa dia itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nah, mudah-mudahan Allah selamat dan sejahterakan kamu wahai sekalian penghuni warga kubur. Dan kami ini yang masih hidup, insya-Allah jika diizinkan Allah akan berhimpun juga akhirnya bersama-sama kamu di alam barzakh. Rasul kata gitu. Siapa kat kubur kita pula, assalamualaikum ya abi, kubur ayah kita. Salam sejahtera atas kamu wahai bapak. Faham? Kalau kubur mak kita pula, assalamualaikum ya ummi, boleh juga. Atau assalamualaikum boleh juga. Nah, ya ummi wahai ibuku. Atau pergi kubur kawan kita, assalamualaikum ya akhi, salam sejahtera atas kamu wahai saudaraku. Ya JKK. Jadi tak boleh lagi berok itu kapal orang tu. Darah tu. Dar ni negeri atau kampung atau satu tempat orang tinggal. Panggil dar. Nampak? Maksudnya aina daruka. Nampak? Tajai daru. Faham? Di mana kampungmu? Tajing kampung. Tapuan tajing duduk. Nah, dar tu di luar. Negeri boleh, negara boleh, kampung halaman boleh, taman tempat orang menginap pun boleh juga. Dar. Rumah pun boleh juga. Kat orang duduk. Berarti kata ya assalamualaikum ya dara qaumin mukminin. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni negeri atau penduduk atau warga. Sebagai yang sebut pada hadis, maka jika kerana hajat seperti tiada ia sampai kepada mayat mereka dengan memijak dia memijak kubur, atau tiada dapat digali akan kubur mereka memijakkan dia kubur, maka tiada makruh, yang ni tiada dilarang dia nak gali kubur baru sebelah tu. Dah bila kubur baru dah, sebelah tu ada kubur kiri kanan, takkan nak diri atas kubur pak kosong lagi, kena diri atas kubur sebelah. Nak kubur kat lagi jauh belah tu, cok tak lapar, takkan nak sambung cok macam cok kelapa sawit jauh gitu. Faham? Jadi kena duduk atas kubur kan sebelah. Jadi maaf pada syarak. Nanti lagi kita boleh ejah, kita ejah dulu. Dah boleh ejah,
baru maaf pada syarak. Faham? Jadi seboleh-boleh sebaik-baiknya lepas kita tandang tak usah nyek dengan kaki. Gunalah cok. Jangan naik nyek atas kaki. Banyak kita tengok. Terutama masa dia letak khanda. Dia alik bandar ni, alik patah ni, dia tandang pakai khanda. Kalau pakai liang macam alik darat tak boleh. Alik darat-darat ni, alik hulu dia tanah liang. Dia pakai liang, dia kona gini, dia tandang gini, dia kona air. Faham? Air ni yang terbaik. Inilah liang yang paling afdal. Ni lubang. Faham? Sampai bawah buat air. Macam air dah bisku tu. Lepas tu ingatlah kalau tengok air di motor di kereta tu, ingatlah mati. Liang gitulah kaki. Tu terbaik. Kalau boleh buat. Tanah liat boleh buat tak? Boleh lah, digali straight gini dulu. Lepas tu digali ni pula. Mayak buh gini, tutup dengan papang, kambuh straight je. Dan kalau alik patah ni boleh tak? Boleh buat, tapi lubang macam stadium tadi. Kau lama kau luar, utuh semua. Gali straight pun utuh. Maka jika kerana hajat dan haram membuat binaan di atas kubur seperti kubur atau rumah atau pagar pada perkuburan yang diwakafkan atau tanah musabbadah, dan jika ada tempat itu miliknya mayat, maka iaitu makruh. Haram buat binaan atas kubur seperti kubur dia buat kubur macam kubur sejik tu. Dia kalau tak ada kubur jadi sejik, jadi tak ada masalah. Faham? Masjid ni bukan tanah ada kubur, bukan atas kena ada bulan bintang. Bulan kena dacing pun jadi masjid. Faham tak? Jadi masjid ni dengan niat tuang dia buat. Faham? Tuang dia buat dengan papang plywood je, atak dengan daunnya. Kemudian dia berniat, aku jadikan bangunan ini sebagai masjid kerana Allah. Jadi masjid. Faham? Bukan hati ada kubur. Kalau belah-belah negara luar, negara bukan Islam, masjid banyakkan tak ada kubur. Sebab apa? Sebab dia sewa atas bangunan ni. Bangunan bawah, atas dia sewa buat masjid. Ni berlaku di Jepun, berlaku di Belanda. Faham? Yang tak ada tanah nak buat atas tanah, masjid tak jadi. Faham? Jadi tak boleh buat kubur di atas kubur, ataupun dia buat rumah. Buat macam rumah dalam ada kubur, haram juga. Faham? Binaan yang kekal haram. Kekal mana bukan kekal sampai kiamat dah acur. Kekal ni maknanya nak akad tak boleh. Contohnya ditanam, pak tiang tu ditanam, diwak atak gitu je, buat tanah tiang pak ditanam. Nak cabut tak boleh, kena gali benar. Haram buat. Maka keluar daripada binaan yang tetap, binaan yang ringan dan boleh dialih, tidak haram. Contohnya kalau kita pergi kubur Tok Pelang, kubur Syekh Ibrahim, dia ada buat macam ke basar cik itu untuk mengaji kubur, untuk ziarah kubur. Faham? Dia ada tiang dan ada atak saja, boleh akad pergi mari. Tu tidak haram. Faham? Yang tanam banyak-banyak kubur tu haram. Siap tanam, siap dengan pagar kayu lari, ada pintu pagar pula kubur mak, siap ada kuci punya. Ini semua mengarut belaka. Pasal apa? Jauh daripada majlis-majlis ilmu. Kau duk tengok orang, molek gok buat gitu, wah ketek. Dia cari tukang. Tukang kata ada apa kau duk jaja nak buat gini 800.5, gini 1,500. Dia tanya balik, wari dah nak buat itu wagak, tahu dah kayu pun ke kayu molek mak kita ni. Buat sekaya kayu lari. Faham? Gini 2,500. Faham? Itu haram berlaka-laka. Yang boleh rekah tidak
ditanam untuk orang mari ziarah, dok panas, dok kena hujan. Bila orang nak tanam mayat sebelah, dia boleh akak bila-bila masa. 2 orang alih saja. Jadi tujuan diharam, maksud diharamkan binaan ini kerana tidak mengganggu orang lain. Ni bila ditanam besar-besar patiang situ, kita nak gali sebelah, takut lebih dia jatuh atas orang sebelah. Batu ni pakai dengan mosek pula. Nak dengan mama pula ada lang kahwin. Boleh, bukan tak boleh mama, tapi biar benda tu ringan dan kecil saja. Sekira-kira duduk atas kubur, dan kalau nak gali sebelah tak utuh atas orang lain. Tidak dikira binaan yang diharamkan. Atau pagar pada perkuburan. Buat pagar kubur ni asalnya haram, melainkan ada keperluan. Apa contoh keperluan? Orang duk lakah mak kubur mak je, faham? Kerana lalu kubur tulang duduk kat orang jalan orang, maka dia pun buat pagar. Maka orang dapat kat pagar takkan nak lakah pagar sekat peha, nak blokek lekat situ punya. Dia pun pagar tu kalau kau nak gali sebelah tidak menyusahkan orang. Boleh. Nampak lagi? Bapa buat pagar kan tak boleh. Anjing ni ramai ni duk gali kat ni. Boleh buat pagar. Faham? Tapi tak boleh ambil lebih tanah daripada hak kubur mak dia saja. Apabila dibenarkan. Asal tak ada tujuan, haram. Lebih kosong sebelah ni bapa pula. Ni cadar-cadar ayah. Apa mu ingat mu mati ke dia, ayah mu mati dulu. Tak gamak. Nolek mu kat tu lagi. Tak ayah lepas mak taruh ke ayah se. Tanah ada ayah taruh ke mak se. Dia biasa dia baik dengan Israel ke mana? Ada kabel. Dah kali mu buat cadang kaya apa dah cadang ke apa antara kemung se. Dah adik-adik mu pun tak cadang atas dapat dara buat peluah gitu. Nah, biar kosong di 60 orang. Ni dia, ni pupu ni, pok 20, ni mak darah anjing tu, pok darah buaya. Berat main cadang gitu. Haram belaka dah tu. Nah. Tadi tak ada ikan bahasa tak lewat pagar. Melainkan saat ni dah ada tujuan. Orang duk lakah sangat, tulang kat laluan orang tu kubur mak dia. Dia tak mahu lakah dia buat pagar. Tak apa. Atau natang kali. Jangan 3 orang pergi kubur tengok tomel buat pagar pi je. Kenal nombor telefon tukang. Boleh. Baik. Nak. Pada perkuburan yang diwakafkan atau tanah musabalah. Musabalah ni maknanya tanah sabi, hak orang sabi. Ni sabilillah. Atau tanah wakaf. Kubur-kubur kebanyakan atas muka bumi ni tanah wakaf. Jadi haram wak-wak rumah gitu. Dan jika di tempat itu miliknya, maka iaitu makruh, tidak haram. Jadi kalau tanah kubur tu hak dia sendiri, tak haram. Tak. Yang haram ni tanah wakaf. Yang duk buat dengan pagar luar-luar tu, kepung-kepung itu, ingat tanah dia. Tanah wakaf tu. Dia dibodoh kan. Benda ni kait dengan haram. Tak reti bahasa kau kan. Orang suruh dengar tak mau dengar. Dia kata-kata ke orang ajar nak suruh cerdik, dia kata ke orang mau. Dah ada hari dengar tak? Kata ke orang. Orang nak suruh jadi cerdik, dia duk kata buah tu. Kalau tak kata ke orang pun dah girak. Tak. Dah kalau tak dengar reti bahasa tak ni? Tak reti tak? Sampai bila-bila dia dah reti, lepas tu dia ikut orang binaan gitu, buat binaan. Orang buat benda haram-haram dan habis cokeng dah kau buat haram. Dah tak dengar. Dia ngadak auto berita tu ngah garik. Kau apa auto berita? Jeng. Berita TV3. Nampak? Dia hadap tu pada karang boleh tengok.
Mu Perdana Menteri ke dia yang kena tengok pukul 8? Mu ti malam Perdana Menteri. Mari dengar ukuran. Bila dengar lah haram esok pergi cak mula dah dengar tak? Al-ilmu bila amalin junun. Dengar dah tapi dah amal gila babi. Tu ulama tu. Kan kita kata. Dah kali dah dengar belum tentu buat. Dengar dah haram buat binaan mak ayah ni belum tentu pergi rombok esok. Masih dengar ya. Esok belum tentu. Dah mana pak otak kampung malam. Apa. Relax dulu. Relax dulu bawah. Boleh tahan ni pasal tahu dah. Kemungkinan dia buat dah dengar langsung. Akan ikut orang. Orang cak gitu ya, cak gitu attack rawak gini dia buat gitu, buat serong gitu attack ikut nak suruh lawa. Masa mak hidup lagi baki rumah mak. 3 kali ayah jatuh tanah. Dah papa latar dah pun tak ada tu. Dah pergi ubah, dah bawa. Dia lah. Cik jatuh hula. Dah lah hijau. Dah pergi baki mak ayah mama. Ayah mati kerah pergi baki kubur comel-comel. Nah, dia kata anak bodoh. Kalau anak cerdik nyegi ngaji Quran, betul tak? Bukan tak lewat model, tapi maknanya kotor sangat. Kita cak lah apa belum tengok mata ke kubur, tak ada tuang, tak ada waris, dia pucat dan sahwi bersih sikit. Itu maaf pada syarak. Ni lebih pada hak atas batu desa tu, atas merah, tengah kuning, bawah hijau. 70 dah. Tengok ditulis nama dah. Bok Mali. Kubur reggae. Faham? Hak dekat dengan Masjid Ladang Pelana tu dia batu nesang biru atas putih. 3 beranak, tak silap. Faham? PDRM. Faham tak? Apa pergi buat gitu? Ni tengok. Janganlah mewarna-warnikan, mencantikkan, menghias-hias kubur. Ini bid'ah. Ulama ni bukan dia kerah hangat pada leh belaka. Ni kita ni berdoa lalu. Dan jika tempat itu miliknya maka iaitu makruh. Ada orang di kabar tu haram tu. Kubur Tok Pelang. Tak ada rumah. Ni kubur Tok Pelang mana tak? Dan ni depan tuan kubur dia lagi. Kubur dia. Depan Wisma tuan tau. Ada kubur? Tak pasang? Ambo bapa kubur lepas tu. Nampak? Tak je tengok? Tak pasang? Jayan kena? Jayan. Kubur tengok kat atas slow, atas tu tengok Wisma mu. Daripada rambut ladang ni sampai semua tuan sebelum apa wala boleh kita tengok belah kiri. Kubur yang terbesar tu dalam bandar Kuala Terengganu, faham? Beribu batu nisan dalam. Dia ada satu rumah dalam tu. Ada rumah, ada kubur. Dia panggil makam Syekh Ibrahim. Sini ada makam Tok Pelang. Faham? Ada rumah kau, ada pintu, ada kunci tu. Boleh masuk dalam, ada tempat duduk, tempat ngaji. Ada orang kata haram. Tu tak ngaji. Haram kan itu tanah dia. Tanah dia haram tau. Dak ada tanah Tok Pelang. Dak Nur Syekh Ibrahim tanah dia. Tanah Syekh Ibrahim. Nampak? Ngaji biar reti dulu. Baru cakap. Yang kata haram ni hak lain. Hak numpang tanah dia. Dia buat attack bangunan. Hak tu haram lah. Faham ke? Dah kalau kita nak buat kat rumah, nak buat pasal nak alik, tanah kita lagi. Pelik tak ada berapa. Dah boleh ke tanah sendiri boleh pun tak boleh. Cuma dalam bandar ni kena report lah. Kena minta kebenaran. Faham? Dah kalau sayang nak kaya. Tanam belakang rumah. Ke mana? Sayang sangat bini. Tanam dalam kawasan rumah kita tak. Kalau jauh, payah sikit nak pergi. Jeng jalan apa semua sibuk. Dah kalau dalam pagar rumah, kubur bini kita belakang rumah. Mana kamu? Kita terbit apa? Banyak pergi ngaji petang sepatah. Betul tak? Hari-hari kita boleh pergi kubur bini kita.
Mana kita tahu. Nak kita tengok ayah kita dah gerak dah, gerak dah. Ayah tengok ayah hasil dia dah lama dah. Ayah. Malah ni kau apa Gusti? Tak ada lagi Gusti kau apa. Dalam gerak tu. Dah ada bini mati dulu. Muda jetik baru 23 umur. Betul tak? Tak? Mana tahu. Nah. Ayah nolak bini mati dulu. Nolak laki pula mati ke diam. Jadi tanah sendiri tak ada masalah. Dia irak kubur, dia irak bangunan, dia irak apa, pasal tanah dia sendiri tidak haram. Makruh saja pasal tak makan tanah orang. Tapi kalau kita pergi kabur hak wari-wari duk buat pagar, duk buat apa lelek, memang dia marah. Muat pagar-pagar ini buat tanah mu ni. Dia marah. Batu kena ada pihak berkuasa. Pihak berkuasa mari jabat agama marah dia ikut. Baru dia tunduk. Kita ada kuasa. Batu kita nak kuasa sekarang untuk memerintah negara Malaysia, bukan nak faham projek. Untuk mencegah kemungkaran yang kita tak mampu nak cegah, melainkan dengan ada kuasa. Betul tak? Budak-budak main judi bawah flat 3 orang. Umur berapa? 8 tahun seorang, 10 tahun 2 orang. Boleh kita marah. Dah kalau main toki dia, nak bergama hari kita marah. Toki dia pula ahli silat gayung. Ahli payah anak pada kuasa. Dah kalau getih Highland, dia nak arah ke mana? Tok Imam nak catat bang Tok Bilal. Mana nak pergi mana ramai-ramai Tok Bilal apa 2 buah pahan? Nak pergi larang orang judi getih Highland. Tak gamak. Siapa getih Highland tak larang sekarang. Main buah musim. Merry go round. Tak. Berarti jalan rabang. Tak ada soalan ini tak? La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana Bapak dan tempat tegak itu jika tiada berhajat kepadanya, maka jika berhajat kepadanya kepada buat binaan seperti takut digali pencuri atau binatang buah atau dirobohkan aibah, maka tiada haram diperbuat yang demikian itu rumah. Dan jika pada tanah wakaf atau musabalah sekalipun. Baik, ini istisna daripada hukum haram, iaitu dikecualikan daripada hukum haram apabila ada hajat. Jadi di antara hajatnya iaitu kalau berlaku kecurian, curi benda, curi mayat. Ya, curi mayat. Dan kadang-kadang curi kain kapang. Mayat tak curi. Berlaku curi kain kapang ni di negeri tanah Arab dan dilaporkan dalam kitab-kitab ulama. Dan sekarang kita dengarlah soal khabar curi mayat pula berlaku di India. Curi mayat dan dijual untuk digunakan di universiti-universiti perubatan. Nak buat kajian. Betul tak? Jadi kalau berlaku curi gitu, boleh dia buat semi. Dia langsung semi, curah semi, orang dah boleh nak gali. Itu ada helok dia. Itulah hajat.
Kalau kerana saja-saja tengok orang buat nak buat attack, tak boleh, hukumnya haram. Nah, asal haram jadi halal. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Mahzurah ni benda yang dilarang oleh agama, tapi darurah ada kepentingan sangat yang tak dapat dielokkan, baru boleh. Dah saja-saja kubur tak ada orang gali, tak ada apa, dia dah pergi buat bagus buat rumah, boleh tak? Tak boleh lah, kerana tiga orang. Nah, macam kita pergi klinik kan, orang puang pergi klinik, nah, nak cocok doktor, kerana kena cocok, faham tak? Kita pun selok lengang, ini bukan lengang, ini punggung. Kena selok punggung, faham? Jadi dia pun selok punggung ni, tunjuk ke doktor. Haram tak? Haram tak? Takkan nak cocok keluar jubah. Kalau awak pakai kain, dia tahan kira je kurung, dia selok je kurung, dia buat turun kain sikit, nampak dah. Tapi kalau jubah muslimat, jeng angkat ke bawah. Nampak? Slow doktor kata jeng. Nampak? Ini saya duduk punggung, laki duduk luar, kata sebeh. Subhanallah. Tak, dia ada cocok punggung, betul tak? Dia ada tu kena cocok punggung, lain cocok kat lain. Jadi dia selok tu nak cocok obat tu obat dia. Tengok tu, nyakit dia tu berbahaya, baru boleh. Tak saja-saja je obat tu tambah vitamin, tak boleh. Pasal tu bukan darurah, faham? Atau obat ni nak licin kulit muka, tak boleh. Kerana muka kutub pun makan ikan singgah sedap kau, faham tak? Dia kena darurah ni, nyakit berat, kronik, berbahaya, baru boleh buka aurat. Nampak? Itu darurah tubihul mahzurah. Jadi masa dia selok tu haram tak? Kalau keperluan doa, dah doktor haram tak? Doktor kalau daya tengok boleh cocok, maka gigi tengok juga haram. Dia sama dengan orang mandi mayat. Najis tu kalau dok tengok dia pakai konyol saja, tangga dah di mayat, haram tengok. Tapi kalau dia kena tengok baru senang nak tangga najis, dah haram tengok. Tapi kad najis tu saja, mana kad cocok tu saja. Dah adakah doktor akan kejar dulu? Habis dah lagi kad akad. Habis dah lagi. Dah akad dia tengok dah. Not bad. Ini masalah. Ini payah kan? Baiklah, memang keperluan sangat. Dia pun selok kain, nampak punggung puing. Dah selok kain, memang ada luar dalam. Dah luar dalam dia selok juga. Buat turun pula. Dah buat turun pula, boleh ke sini. Tak apalah, darurah. Ada sebab. Dah kalau tak ada sebab, saja-saja selok tersebab. Boleh tak? Tubik jaya kan? Kena apa? Haram lah. Tu juga, saja-saja tengok orang buat lawa bangunan, dia buat attack. Haram, tak ada darurah. Mesti ada sebab tu. Orang gali di anjing, orang gali mayat, orang curi kain kapal. Imam Ghazali rahimahullah cerita pada zaman salafus soleh berlaku kebuluran, maknanya krisis ekonomi, sehingga sanggup orang curi kain kapal. Orang tandang siang, malam pergi gali. Memang tak pecah lagi mayat tau. Molek kain kapal ada sikit-sikit kotor basuh. Dah 3-4 laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Dah kalau siang selak tu tak? Ni berapa semeter kain kapal? Kain kapal putih tu berapa semeter? Tak je kapal ni. Kena tahu letak kain-kain gitu. Berapa semeter? Exhaust motosikal pandai. Kena tahu letak pakaian kita nak pakai lagi. Tu tak? Ambil cara cakna letak. Sia dah kalau 3 keping 3 ya padang dah mesin ke Bulurang boleh 3 ya ke mana? Boleh bahan lemak dah. Hanya pergi curi.
Yang tahu tu dia pergi berjumpa dengan ulama. Dia kata, saya nak bertaubat daripada dosa. Tuhan ampun tak dosa saya. Kata ulama, Tuhan ampun belaka segala dosa. Mu sembah berada lagi Tuhan ampun. Nah, dosa benda dah berat sangat saya. Kenapa saya curi kain kapan? Nah, dari dia pun cerita, tanya, guana gamuk mu curi kain kapan, guana mayat tu. Dia kata kebanyakan yang ditengok mayat berpaling ke arah matahari naik. Sebab apa jadi gitu? Kata ulama tu kerana dia ragu tentang rezeki. Siang kita pergi tanam, ngadap kiblat. Bila orang balik, musim tak ke matahari naik. Tu mayat yang masih hidup, dia ragu tentang rezeki. Nak padang gini ya Kang, tak cukup makan Kang, gini Kang tak cukup makan, Kang ekonomi guana bila-bila. Oh, kalau anak aku tak faham pesa guana nak makan bila-bila. Dah kalau laki aku niaga ni tak berjaya bila-bila aku nak makan guana, orang ni semua balik belaka, syok rezeki, jadi syirik habis. Nak, dah berapa orang ngadap kiblat? Nak, orang yang yakin. Tak takut dah. Kalau nak menunaikan perintah Allah, tak takut kepada siapa saja. Ini selamat akidah kita. Pasal Tuhan beri makan kita kan, yang kita takut orang tu apa? Orang dah beri kita 15 riyal, 20 riyal tu padang tau. Nak bayar mata kita suti. Tuhan beri kita habis segala mak nenek. Mata ya beri, telinga ya beri, nyawa ya beri, hidung, mulut, kaki, tangan, perut, wah pinggang, jantung, liver, pedu, darah, lendir, habisnya weh. Kemas, keming, boleh jalan, boleh berlari, boleh nampak, boleh guling, boleh breakdance, macam-macam. Tiba-tiba kita doa mak kau orang dalam hak-hak Islam, kita dulukan hak manusia dulu. Ra'i kau orang membelakangkan ulama-ulama. Takut dari 200 riyal, dah mari syurga. Dah syirik tau. Syirik. Tak nak mengadap matahari naik. Orang akan buat akidah, dia kata kita politik. Ada apa dah ni? Tu yang Piram buat cerita, kecil-kecil tak mau mampus. Menyusah kau orang. Jangan ragu. Kita duduk dalam sulbi ayah kita berbentuk ni air mani je. Duduk situ senyap-senyap. Sampai masa tu baik. Siapa yang awak tu baik? Allah Ta'ala. Dia simpan pula dalam rahim mak kita 9 bulan, golik-golik. Masuk telinga, bubuh ekor, bubuh mata, bubuh hidung. Dah. Bubuh ekor jadi beruk pula. Buat tubik kaki kan. Dia tengok orang benda. Ni orang lagi orang rapat ngandung ni, pergi klinik tengok dalam tu dia boleh perut. Benda lagi apa tu stek. Faham tak? Nampak dalam tau. Paling besar, kaki kecil, tu tak? Lepas tu tubik tangan. Ni benda ni dia sihat. Awak nampak ni benda ni? Ni tangan dia. Mak orang ngadu tu, ni kaki dia. Tu cicing tu, cicing. Makan cicing. Makan cicing dah baby. Siapa pun yang buat baby tu, Kementerian Kesihatan. Allah Ta'ala. Dah. Dia waktu bik telinga itu ada telinga kepala aja macam wala pepong. Pergi pulak minggu depan pada tostek ada telinga. Scan dia panggil scan. Scan tu. Komanda panggil apa pun. Kalau Tuhan buat belaka tu. Alat tu Tuhan buat, Messi Tuhan buat, doktor Tuhan buat. Doktor tu Tuhan buat jadi doktor tu. Tuhan buat jadi cerdik jadi doktor. Kalau Tuhan awak je tak cerdik, jadi dia kekeh dia. Faham tak? Tu Allah belaka. Dah kita yang ragu dia. Dah mana dah nikah dengan mu apa dah? 37 dah. Tak iman lagi. Dah apa dah nikah? Allah nikah warna kita makan belanja kerja gini je. Nak tanggung warna. Syirik tu. Orang ni ragu Allah yang beri rezeki. Dah masuk nama-nama Allah. Allah yang beri rezeki. Ingat kita beri rezeki ke bini kita. Mu Tuhan tu dia. Orang yang tidak kahwin tidak haram. Faham? Tapi tidak kahwin kerana takut tak cukup nak beri makan ke bini, berdosa besar. Faham?
Bini mu seorang tu hang tak boleh beri makan. No, bini dayak-dayak lautan. Berapa ribu dayak ada. Dalam Amazon ni juta. Tak boleh beri makan. Nah, Allah tak ada. Beruk atas pokok tu hang beri makan. Kengga tu. Allah, kengga pekor. Sekapung. Oh, dah tahu lah. Nak pula kengga. Allah, banyak lagi kengga. Faham? Ha. Tuhan beri makan janji belaka dah. Belalang patung tu bagi. Benda ada senuk ni. Belalang patung. Sibu. Sibu. Ha. Belalang sibu. Ha dah pak bang lalak lekor. Nak balik nyando singgah lalak. Nah, 3 pak anak bini makan belaka. Nah, kita ragu. Agama Islam ragu Tuhan boleh makan ke tak. Siapa tak bini. Kita nikah dengan orang puan. Dia mari rumah kita duduk lah. Dah dia jadi bini kita. Betul tak? Dia mari tu siap belaka dah rezeki dia tertulis. Sejak dari dia dalam kandungan lagi. Faham lagi? Lepas tu suruh dengar baru jadi manusia. Tak dengar jadi biru. Tak reti ke benda. Nah, bini mu mari tu bukan mari kelapa orang tak ada rezeki. Bini mu dalam perut mak tok tua mu 4 bulan. Allah kata pada mereka uktub rizqahu, tulis rezekinya. Dah kita takut dia ni. Nah, nak kabur ke mana ni? Ke nak bawa tu ko katok tak pala baru reti. Kabur si ayat lapo katok reti. Baru nak reti. Nah, dia mari tu siap belaka dah. Ada malaikat kiraman katibin dia, ada malaikat hafazah, ada malaikat rahmat, ada malaikat hak jaga lidung, hak jaga hati, hak jaga jantung. Siap kemas mi dah. Faham tak? Ha. Jadi kita pun kahwin, dia tambah rezeki. Biasa tak ramah bini mu yang tanya mu takut nak bini apa? Bini mu makan trailer singgang ke mana? Kepala apa terbang gula. Yang payah ngau. Dia akan ikan macam mana? Dah ikan apa? Takut dia. Nah, raya bini tu makan pelik-pelik. Nah, apa budak kahwin aku rasa berat apa? Tunang aku berat sikit, dia pagi dia makan nasi lemak tapi kuah kepala kapal terbang. Oh, nyanyi suti kat 2 juta suti kepala kapal terbang. Nah, malang kau orang kepala lori. Oh, berat juga. Nah, masih buah kuah sikit, buah telur nyam dah. Tak takut. Takut nak beranak. Tak siapa pasal gaji tak berapa tak. Pendapatan tak menentu dia ni. Aduh, berapa anak makan dia? Makan rusa naik kau kali isap. Susu sekali minum sekapak kagu. Nah, susu ada dah tu. Di bini mu faham tak? Hilang susu. Tak usah kata dengan anak mengemum boleh syak. Ada masalah. Jangan ragu tentang rezeki. Nah, apatah lagi kalau nak melaksanakan Islam di dalam negara. Betul tak? Koho kita beriman, koho kita takwa, koho berkat hidup kita. Itu janji Allah. Tak percaya Allah, tak usah cari jauh mengaku Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Al-ayat. Jikalau penduduk negeri atau negara itu beriman kepada Allah dan bertakwa, nescaya kami buka keberkatan, ekonomi, kebajikan dari langit dan dari perut bumi. Nah, itu janji Allah. Tak ada. Allah tak sebut. Satu Malaysia tak ada sebut. Faham? La fatahna. Bukan saja fatahna, la fatahna. Kalau orang ngaji tafsir mendalami akal i'rab dia, memang pasti kami akan buka keberkatan. Nah, bukan kami cakap omong kosong macam manusia yang tidak mampu. Kami ni Allah Ta'ala. Dan harus membuat binaan. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan.
Boleh ke tak puasa ganti dengan nazar sekaligus? Kalau nazar 3 hari kena puasa turut-turut ke bin nazar nak puasa, contohnya dia bernazar, kalau aku lulus SPM nak bernazar kerana Allah sehari contohnya, atau 3 hari, tiba-tiba lulus dia, faham? Dapat 9C, lulus ke tak lulus? Lulus tak? Lulus kan? Dah dia nazar lulus. Maka wajib tak dia berpuasa? Wajib berpuasa. Lepas tu dia nak niat sekaligus dengan qada hak Ramadan terlepas dia tinggal 3 hari. Tak boleh. Yang bolehnya sunat dengan hak sunat sahaja, atau sunat dengan hak fardu. Faham? Hak fardu tak boleh. Nak buat 2 rakaat saja niat sembahyang istiqarah dengan duha sekaligus. Tak boleh. Hak tu sunat dengan sunat. Tak boleh dah. Faham? Yang ulama kata boleh sunat dengan qada. Contohnya sunat Syawal dengan qada. Lepas tu dia tanya kena puasa turut-turut ke tak? Dia niat nazar nak puasa 3 hari kalau lulus SPM. Jawabnya tidak wajib turut-turut, sunat berturut-turut. Melainkan disebut dalam nazar, kalau aku lulus SPM aku menazar nak puasa 3 hari turut-turut, baru wajib. Faham? Soalan seterusnya, dulu saya beli motor curi, saya tahu dah motor tu motor curi, saya beli juga. Sekarang nak buat gua ni, tuan motor pun tak kenal, boleh tak pakai motor saya dah tahu pak. Jawabnya motor tu nak serah ke siapa? Kalau pihak berkuasa kita serah ke dia, boleh pulang kepada tuan dia. Faham lagi? Jadi wajib kena serah pada pihak berkuasa. Nampak tak? Hak orang kan? Boleh pun buat enau lah dalam senarai motor curi, hak jumpa dah ni tau nombor enjin ni. Betul tak? Baru tuan dia baru boleh mari cari. Walau lama dah pun. Dia rasa memang mudah kenal. Kalau mu kenal tuan tak kamu curi pun tak. Aku kenal motor kawan aku curi juga. Biasanya dah kenal lah, tak tahu ke motor, walaupun motor kawan dia. Pasal tuan tak ada tu orang panggil curi. Dalam salam boleh tak kita tambah hi ta'ala? Ditulis hita, lepas tu jauh sikit ala, hita ala. Sebab saya pernah dengar ustaz dalam TV sudah salah satu rancangan tu kata tak boleh, sebab Nabi tak pernah tambah dalam salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Boleh tambah ke tak? Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Azkarnya, yang afdal sekali apa yang Nabi sebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Tetapi jika ditambah dengan tahiyyatan wa barakatuh, ta'ala, jawabnya tidaklah haram. Cuma yang afdal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahaja. Dan setengah ulama mengatakan harus jika disebut hi ta'ala. Arah manakah kepada kita sebenarnya masa tidur? Muka menghadap kiblat. Ini yang paling afdal. Faham? Dalam masjid ramai orang tidur arah kiblat, acuk khabar mana sebetul. Bukan mana sebetul, betul belaka. Tapi
Tapi yang afdal tidur macam letak mayat di dalam liang, iaitu muka dan dada ngadap kiblat. Kalau ni kiblat, kaki lihat ni, kepala lihat ni, ngadap linung, tangan tok bawah pipi. Air Rabina orang Islam boleh minum tak? Ni kes lama lah ni. Bila timbul isu ada alkohol dalam Rabina, ni yang kata haram, ni kata tak haram pasal sikit, ni kata tak ada. Tak ada, sebenarnya kabur angin saja. Lah sekali syarikat Rabina sendiri, tuang punya di Birmingham, UK, United Kingdom, mengakui ada alkohol. Kemudian keluar pula Rabina Malaysia kata hak tu hak UK, hak kita tak ada alkohol. Jadi orang nak minum lah. Kalau orang ragu, dak ma yuribu ka ila ma la yuribu. Faham? Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau orang dok mandi wajib, boleh keluar pergi jalan-jalan atau pergi tempat orang ramai. Ada orang tua kata tak baik sebab setiap orang tengok kita boleh dosa. Betul ke tak? Jadi kita tak mandi wajib lagi, dia pergi jalan dah. Ada orang tua tu kata, kalau kita pergi tubik tak mandi wajib, orang tengok kita dosa. Betul ke tak kata orang tua ni? Betul kalau kita tubik telanjang. Jadi kata kita keluar tak ada masalah apa-apa, hanya tak mandi wajib, tidak berdosa. Kata orang tua pun kalau salah daripada ulama kata tak boleh pakai. Kata orang muda pun kalau betul boleh pakai. Dia ilmu ni tak kira tua muda. Dia punya kiblat dia punya kompas dia nak tahu betul ke tak, Quran dan hadis. Faham? Kalau mak repik kata hukum hudud wajib, ulama kata tak wajib, mak repik betul. Pasal mak repik kata tu berdasarkan hukum Quran. Walau dia pakai seluar pendek pun, baju tak pakai, kata berhub duduk tekuk, tapi dia kata benda tak betul, hukumnya betul juga, bukan perbuatan dia betul, kataan dia betul. Mari dua ni tak andi junub dosa kau tengok. Soalan seterusnya, boleh tak seorang yang sedang solat seorang diri kat pertama kemudian mari dua orang buat jemaah dekat dengan dia niat ikut jemaah itu tanpa menghentikan solat dia? Boleh. Tak payah berhenti semayang. Kita tengah semayang seorang, ada orang mari duduk depan kita niat ikut dia. Faham? Tak payah putus semayang. Terus saja niat ikut dia. Menang nombor ekor boleh duit judi, nak buat bayar saman kerana terdesak. Ada dalam 3,000 lebih. Dia ni. Dia ni main nombor ekor. Dia kata dia ada PT menang nombor ekor, lepas tu nak bayar saman. Boleh ke tak? PT judi tak boleh guna untuk keperluan peribadi. PT haram, PT riba. Kalau PT haram tu hak orang, wajib kena pulang balik. Tapi kalau PT ekor haram, hak jenis bukan hak orang, tak wajib pulang balik ke token ekor. Taklah digunakan untuk keperluan maslahat orang awam, seperti beli batu tanah buat tambung lecoh dalam kampung. Faham? Seperti buat jambang surau boleh. Tak boleh buat tempat ibadat, tak boleh buat makan. Titiang dalam kampung rutuh, boleh guna duit-duit haram seperti itu. Hak jenis bukan hak orang. Kerana wang haram dua. Pertama hak orang, hak kedua hak bukan hak orang. Siapa dengan pendapatan yang haram. Contohnya hak haram hak orang pulang balik rasuah. Ditahan budak tu lesen mati. Dia kata kalau tak mau guna sama, wi ke saya 30 ya. Faham? Budak tu pun wi 30 ya rasuah. Dia pun lepas budak mak nepik kan. 30 ya tu kalau dia bertaubat kat gigi boleh tu, wajib kena pulang balik korang. Faham? Tu tak lewat guna sabit tu. Tu hak orang. Hak pendapatan hak haram, hak bukan hak orang, macam dia kerja jadi pelayan kedai arak. Dia ni ramai lah kerja 7-Eleven ke kerja supermarket yang dia jadi juru jual atau tukang akad arak.
dapat gaji, gaji dia haram, tak boleh guna wak makan minum atau untuk keperluan peribadi atau orang-orang tertentu. Jadi nak bakar piti tu tak boleh beri sumbangan untuk tabung jihad Palestin ataupun kegunaan hak orang ramai. Faham? Sisik ikan lekat pada tangan, sedangkan sebelum ambil wuduk kita bersih dah betul-betul, kita yakin tak ada, tapi lepas solat ada pula. Jawabnya, kalau kita memang tengok dah situ tak ada dan kita ambil wuduk, maka tidak perlu kita solat semula, kerana boleh jadi sisik tu selepas ambil wuduk. Tapi kalau kita lepas ambil semayang, kita tengok tangan anggota wuduk ada sisik ikan, maka wajib kena semayang semula setelah kita cabut sisik tu. Faham? Tadi dia kata yakin dah masa dia ambil wuduk tak ada sisik tu. Jadi dalam hukum fiqh dikira sisik itu datang selepas ambil wuduk, maka tak perlu ulang balik wuduk. Kampung saya jawab, kita buang sisik, lepas tu ambil air basuh pada bahagian terkena sisik. Ustaz kampung saya jawab. Ustaz kampung dia jawab dah. Kita jawab tadi. Yang kata kena buang semula sisik ikan dan sambung wuduk semula tu, apabila kita tak tahu bahawa sisik itu datang selepas wuduk. Jadi hak ghaliknya menang ambil belum wuduk ke, sisik ni biasa lepas wuduk kena. Aku jawab kali sebelum, maka menang hak dia, kerana tak ada dalil. Ada dalil selepas wuduk, pakai lepas wuduk sah. Ada dalil belum wuduk, nampak dah belum wuduk, aku tengok dah sisik ni, lepas tu dia ambil wuduk, kena qada juga, pasal yakin kena belum wuduk. Ni tak tahu belum wuduk ke lepas wuduk, balik pada uruf, pada kebiasaan belum wuduk ke lepas wuduk ada sisik ikan. Kalau ramai ikan belum, melainkan lepas pada dia ambil wuduk tadi dia gisinya ikan, tu tak apa, itu menjadi qarinah bahasanya wuduk dia sah, iaitu datang sisik selepas mengambil wuduk. Mak saya menyertai pertandingan berzanji kampung saya. Saya khabar tak boleh sebab ada orang lelaki dengar. Mak saya kata, aku tahulah. Jawabnya dalam awak guana dah mak mu gerah kepala tak, susah dah. Bukanlah Islam ni larang rapuang siapa dari cakap khabar, tapi tak payahlah bernyanyi. Faham? Dia jenis nyanyi dia tak boleh, bercakap boleh rapuang, pasal suara dia ni merdu, menarik perhatian laki-laki, betul tak? Tu masalah. Jadi dah ukur carok ni tu tak sawak kerak-kerak lah. Rapuang nak menyanyi misalnya boleh depan mahram saja, tak apa lah. Tak usah kata marhaban, lagu rock boleh mak nyanyi. Faham? Mak nyanyi lagu mak Metallica tak ada masalah, pasal anak dengar. Faham? Jadi diikut orang patah barat, kau lama kau buka, kau syarak, kau langgar. Dia orang lelaki dia buka kitab fiqh, dia kata dah haram wanita azab. Pasal apa? Pasal kuat. Dan makruh wanita qamat, pasal iqamat belahang. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia slow. Faham? Tetapi jika ganda-ganda perempuan saja dalam jemaah, maka harus perempuan iqamah. Kenapa? Lelaki tak ada. Depan haram, patu mukiahlah dengan memperlagukan marhaban. Lagi tinggi kena tepik. Lainlah marhaban tu slow. Warna slow lah tu, dia bunyi. Kena kuat lah. Kan orang lelaki kan tu. Ni puang marhaban. Kalau sama-sama puang dengar lain, tertutup. Ni majlis rapuang, macam majlis baca Yasin untuk rapuang saja. Tak ada masalah dalam surah. Rapuang marhaban untuk siap-siap puang, tak payah buka speaker.
ni murah puang marhaban bangku spekar bang depan orang ramai. Nah, Al-jannatu wa na'imuha. Allah 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 Allah. Tu imam. Nampak? Wa usalli bihamdin mawariduha. Malu. Mana? Allah Allah Allah. Nampak? Biar benar-benar. Cukup paling tu imam tu. Dah cukup paling cucu dah. Paling tu imam tu wi. Mau ikut. Ni ya. Kalau lama kau longgar, kau lama kau longgar, kau lama. Lah. Tu bila perempuan. Tu lagi. Nah, kau ada lak, tu bila puang. Nah, tu bila puang tu. Tu imam anak dara. Baru tu bik kolek. Rebuk nak duduk soft pertama. Tu imam puang. Tidak lambat lagi soft pertama. Pernah kosong. Doktor imam gigi seputung. Seputung gigi duduk lah kecek. Tak. Dan itu imam puang umur 18 tahun baru habis SPM 15I. Nah, mana rapat kasar. Rapat balik. Nah, rebu nak salam kata imam. Ni kacau wala dah di akhir zaman. Nah. Kalau niat nanti jatuh nazar kejap, dah jatuh dia kena berapa? Soalan seterusnya, tahun dulu saya menjaga seorang anak saudara lama sehari semalam kerana ibunya masuk hospital. Anak saudara saya ni lelaki. Dalam pada duduk sekejap dengan saya adalah juga saya susukan anak ni dengan susu badang saya. Tapi saya dah ingat berapa kali saya wi kopek. Adakah sampai 3 kali atau 3 kali atau 5 kali atau lebih. Saya betul-betul dah ingat. Lama duduk dengan saya, tengah malam pun saya bawa anak ini pada ibunya untuk menyusukan kerana asyik menangis. Memang budak kecil mana ni dah cakap budak kecil. Kesemua kelang saya apakah status anak saudara saya dengan anak perempuan saya. Kerana mereka ni kalau berjumpa sentiasa bersalam, bercium tangan. Sejak dari kecil hingga dah balik. Baik. Anak saudara dia sendiri, dia wi kopek. Jadi kedok ibu susu. Tak tahu 3 ke 5. Jawabnya tidak sah jadi ibu susu. Jadi anak susu. Melainkan dia yakin sekurang-kurangnya 5 kali atau lebih. Faham? Jadi tak tahu 5 ke 3 tak jadi anak susuan. Itu saja cerita. Jadi dah tak besar dah tak boleh berjabat salam dengan anak dia. Kerana telah menjadi sepupu. Sepupu sah nikah. Kalau sah dia mengopek hari tu boleh jabat salam. Kerana jadi adik-beradik susuan. Habis solat Isya kita buat solat witir serakaat saja. Bimbang takut dok jaga separuh malam untuk qiyamul nanti. Andai kata kita dapat bangun untuk qiyamul solat witir 2 rakaat dan kita buat lepas Isya tadi, biar kita buat pula witir 2 rakaat pula. Selesai solat taubat belum bangun untuk solat tajuk apa yang perlu dibaca. Itu juga selesai solat tajuk. Untuk solat tajuk apa yang perlu dibaca. Dengar molek. Dia semayang witir 1 rakaat. Kemudian dia tidur. Dia nak bangun sekarang nak buat 2 rakaat pula. Boleh ke tak? Boleh. Dia buat 2 rakaat, jadilah witirnya 3 rakaat sahaja. Dia nak buat berapi itu pasal dia nak taruh malam karah hak ngujung. Takut-takut tak bangun. Dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang juga menjadi mazhab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lepas solat witir boleh solat sunat yang lain. Tak usah susah nak buat tunggu tengah malam ke apa. Makna kalau kita nak buat witir lepas Isya belum tidur, buat lu biar sudah.
Kadang kalau ada rezeki bangun solat lain pula, tak ada masalah. Orang kata tak boleh nak solat orang lain kalau kita solat witir dah, bukan mazhab Syafi'i. Faham lagi? Senang lagi tak? Senang. Jadi gamar solat witir dulu. Ini amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Jadi dia bangun tengah malam, dia tahajud saja, tak ada witir dah. Buat gitu senang. Lepas mayang taubat nak baca benda apa semua, tak ada sebarang hadis suruh baca ni dalam solat taubat. Ya, ini bacalah apa yang kita rasa patut. Dan jika kita bertaubat kepada Allah sesuai dengan zikir taubat ni benda, istighfar lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Nak baca banyak-banyak, ngatuk mata tidur, jangan paksa. Sekali tak apa dah kita kejut tidur, nak bangun tahajud malah astaghfirullahalazim, bawa tidur pula. Boleh pada tak? Boleh pada tak kata langsung. Tapi biar betul, jangan astaghfirullah. Tu orang tua-tua dah betul. Astaghfirullah, tu jumpa ngeri mati. Pak kalau paling bawah astaghfi, bukan astaghfi. Astaghfirullah, aku memohon keampunan akan Allah, bukan astaghfirullah budak ni bapa jadi gini. Boleh tak beritahu tentang muzik dalam perspektif Islam? Kalau boleh detail sikit, pasal nak buat assignment. Detail ambil kopi dalam Facebook, panjang sangat. Gerak kita kat Facebook melarang pukul 12 kita atas kesen kopi je. Panjang cerita, lebih kurang 2 kebor kertas A4. Kalau nak detail. PPTN riba atau tak? Kata setengah ulama tidak riba dah hak learning setelah dipertikaikan sebelum ini. Faham? Ada tak pinjaman sama pelajaran yang tidak terlibat dengan riba? Kita nak kata pun tak pasti juga. Maknanya pinjaman-pinjaman yang berbentuk Islami tidak riba. Cuma pinjaman-pinjaman Islami ini setengahnya lebih berat bayaran daripada pinjaman riba. Itu yang menjadi masalah, faham? Atas nama Islamik tapi tukang bayar bebannya berat. Jadi sepatutnya kalau Islamik gendahlah bayarannya. Nak beli dengan orang tuan rumah kereta, beli dengan tuan rumah harga 100,000, juallah kepada orang yang membeli 130. Contohnya, kerana bayar lama baru nak habis. Ni kalau kod riba 150, kod Islami 180. Besar daripada kod riba lagi. Cuma orang yang membeli tidak berdosa, orang yang meminjam tidak berdosa, tetapi pihak yang mengambil keuntungan besar daripada riba, dia yang menanggung dosa. Tapi kalau kod riba ni, dosa selalu dah pihak yang menjalankan muamalah. Solat aja. Saya baru kematian bayi yang dilahirkan 3 bulan lepas. Cara saya nak menghadapi ujian daripada Allah ini. Batu bila mati saja kita pun kata inna lillah. Sesungguhnya kita milik Allah. Kita ni mak, ayah, anak, milik Allah belaka. Jadi bila dia ambil balik hak dia, maka patutlah tak. Tapi nisbah manusia ini fitrahnya dia sayang kepada keturunan ataupun zuriat dia sendiri lebih daripada zuriat orang lain. Maka tidak bersalahlah kalau kita setakat bersedih. Tapi jangan jadi macam kafir sehingga menolak takdir atau menyalahkan Tuhan dalam masalah ini. Sebab tu kita dengarlah suara khabar budak dejah nang mati, dejah 1 mati, sekolah tadika kena langgar mati,
umur 4 tahun dia bakar. Nak neh kalau nak fikir kau patut biar dia hidup dulu. Hak mati dok tua-tua tak okey lah, mati dulu. Mereka tak okey puas dah hidup. Nak ni cucu nak tengah ngaji sekolah pondok, umur baru 8 tahun ngaji sekolah pondok, baru 2 tahun pandai dah ngaji Quran apa semua, mati lemah pula. Padahal budak tu cerdik dah, lebar dah. 8 tahun kilas kebal pakai pior jubah dah tak kepala. Patut tak okey lah mati dulu. Tak okey dah pergi pondok pun. Padahal duk ngadak ustaz bagi petang. Tapi Allah tu dah hak dia. Bila hak dia nak ambil bila-bila masa. Jadi bersedihlah atas fitrah manusia. Jangan siapa menyalahkan takdir. Itu satu. Yang kedua, Allah nak beri kita kelebihan. Maka apa yang kita tambuhnya? Apa kelebihan? Nabi kata barang siapa yang diambil nyawa anak dia ketika masih kecil, lalu dia bersabar, maka dia dapat syurga. Nak syurga tau. Dan anak kita mati, cek, kita dapat syurga mak kerana kita sabar dengan syarat beriman. Satu kelebihan tau. Satu kelebihan. Dan kita boleh jumpa balik tak dengan anak kita? Boleh tak? Boleh. Anak kita tu masuk syurga pasal dia budak kecil lagi. Kalau anak awak mati tua belum tentu. Kena molek go to hell. Pasal ada semayang. Jadi kita anak mati kecil, anak itu pimpin tangan emaknya ke dalam syurga. Untungnya orang ini anak dia mati kecil. Tapi jangan balik selang pula anak-anak lah besar lagi. Pasal ustaz kata dapat pimpin syurga 3 orangnya selang dalam besar mampu ke hari tu. Betul tak Nabi pernah kerja dengan orang Yahudi? Tak betul. Air liur basi najis tak? Najis. Pasal dia bukan air liur, sebenarnya air perut. Perut kita ni dalam usus ni, ni bukan perut ni. Dalam ni dia ada usus besar, perut. Tepat najis. Jadi makanan kita sampai dalam dada, sedap tubik balik, tidak najis. Pasal tak sentuh dengan najis. Tapi bila sampai ke perut, tubik balik, dipanggil mutah. Mutah najis. Kerana kayu kamak tu sentuh dengan najis. Macam orang celup dah air kecil, tubik balik. Ni air najis, kita pun ambil kayu kamak. Kayu kamak Hollywood dipanggil, yang putih panggil kayu karamah. Celup dalam air kecil, kita puakar najis tau. Gitu kayu kamak masuk dalam perut kita. Kalau tak sapa lagi kat perut ni, nak ni kayu air kecil bawah, tak sapa lagi, tubik balik najis tau. Tapi kena dah, tubik balik najis tau. Najis. Maka perut kita makanan sapa dah di perut, dalam tu ada air najis, keluar maka mutah menjadi. Sebab tu bila kita tidur maka kadang-kadang tak wajib, kadang-kadang tengah molek dia duduk dengan perut tu, air perut tu tubik, air perut tubik kok mulut, maka orang panggil air liur basi. Jadi hukumnya najis. Yang tak najis air liur kita tu, air liur bukan dari perut, bawah lidah balik karang. Waktu tubik lidah tak atas itu, tengok balik bawah dia ada lubang. Lubang tu tubik air liur, bukan kat atas. Lidah lah, orang ada lidah lah balik karang. Akak gitu, bawah ni ada lubang, tengok kau cek. Doremi semua. Ni tengok diri kita sendiri ni, tu tubik air liur tak najis. Cuma kotor sahaja kalau keluar daripada mulut. Duduklah mulut tak kotor, keluar kotor. Umpamanya kita waktu tubik pagi, petang boleh segelas, kita minum balik tak boleh. Tengah semayang imam baca surah, kita mari mikir bukan-bukan. Jadi kita istighfar dah dalam solat, seperti subhanallah, astagfirullah. Batal tak solat? Tak batal solat.
Yang batal ni cakap manusia, bukan cakap dengan Allah, cakap dengan manusia. Cakap putih ke, cakap Arab ke, batal. Astagfirullah, kita tak cakap dengan orang, cakap dengan Allah. Faham? Subhanallah. Cuma kalau dalam Fatihah putus mualaf, kena baca Fatihah semula. Faham? Suami yang dayu tolak masuk syurga, tidak masuk syurga, adakah dikira dayu kalau suami itu nak keluar tapi isterinya tidak beri? Kemudian suami itu pun dengar cakap isteri itu. Ini mewakili majoriti kita. Tolong tanya. Suami nak keluar, bini dakwi keluar. Faham? Nak pergi mana bang? Nak pergi minum air dengan kawan-kawan, lama tak minum air. Satu beg mana ni? Satu beg. Laki pun kicui mula pintu, masuk dalam selimut. Dayu ke tak? Bukan dayu waktu. Dayu ni suami benarkan isteri berzina. Faham? Atau redha, atau rela, atau kiyah dengan zina, iaitulah membuka aurat yang besar. Dia benarkan isteri dia pakai kain pelak, nampak tiok, nampak dada ke, nampak punggung ke, dayuh juga. Faham? Tapi kalau aurat kecil, tidak dayus. Berarti isteri dia pakai kain, tak pakai stokeng, nampak kaki, tak dipanggil dayuh itu. Faham? Tapi berdosa. Dayuh ni hak berat. Nah, ni ramai kan, bini pakai luar ketak, neleh nampak luruh punggung. Oh, suami tak ada hak. Jadi gong pula duk minum air dengan bini. Ajak minum air kedai kan, dan walik duduk Allah depan, nyadak terus dengan muka. Nah, dah kawan kita dah nampak dia ngadak kita, puang tu punggung ngadak kita, dah seluar neleh nampak luruh ni kelaring. Nah, dah kita pun dah depan muka kita. Pakai tak tengok tak lain tu. Nah, ini suami ni dayus, membenarkan aurat besar isterinya ditonton ramai. Nah, ni suami nak pergi jalan tapi bini marah dak tu ni bukan dayus. Nah, ni suami hamster dia panggil. Tak? Tikus Belanda, tikus Holland orang ni. Cakap besar jangan, kalau jabat cakap apa kan bawa katok meja ni ramah. Kalau ceramah atas petah kalau boleh nak utuh tas ceramah, bagian ceramah takbir, suruh orang takbir, dia takut bini. Kalau ngatik ni sebeh ni besar-besar wala pepong, kata tekak hebat, rekat, tapi tak berani nak nikah orang lagi. Tu kata main orang lelaki-lelaki gitulah, kehebatan dia jatuh dengan perempuan. Betul tak apa? Hebat perempuan, boleh dipuji, pandai dia. Dah ketua boleh bini seorang, betul tak? Tu boleh negara. Kau pernah cakap banyak jadi bukan patutnya kalau bini tegur benda tak betul, dia turut, tak apa. Tengah malam kedua ketiga nak tobik lagi, nak emosi tak tahu aku benda, isteri dia pun marah tobik, tak apa patut gitu. Ni siapa nak tobik dengan kawan tak boleh, ajak minum air tak boleh semua. Rupanya kuing kau terus. Bini dia pegang joystick Xbox. Dia jadi katung, bini dia tekan pada ramai tak gitu. Tu kehebatan orang puang, orang lelaki tu nampak dia gagah sasa tak agak cetong. Dia kat ramah, kat bolok dia tu dia bekeng macam kereta kacil tebu kacil tebu kalau kat bandar jumpa highway kecil pele-pele. Nampak tak berani dah dia dah jalan straight
main orang lain 204, 206 meter. Dia ikat bonok kat kepik-kepik. Kacing tu. Faham tak? Iwak bonok. Oh nak jolok dah orang panjang, kereta panjang. Nah, dia kata pendek, ada banyak tu kata. Lelaki gitu lah. Jabat kedai kopi cakap, dah mana mai? Ni nama dulu aku kayak gini. Kata gegar air. Bagian sembang jabat. Rumah bini dia duduk tatong. Abang, ayo sini. Biarlah sayang bini lah nak. Sayang bini. Bagus bagus. Dia boleh kontrol, dia bijak dia. Sehebat-hebat tu guru gaya habis dia kontrol habis. Tu kita dah awang puang. Bangunan kita orang sewa nak buat markah pilihan raya boleh tak? Soalan jahat ni. Jawabnya satu ayat, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu hanya boleh bertolongan dalam perkara kebajikan dan pahala dan takwa. Tidak boleh dalam perkara permusuhan dan dosa. Jadi orang tanya dalam ulama, kalau kita beri saja ke orang boleh pahala, beri duduk saja. Mu duduk saja rumah aku bulan ni ada ayah bayar, boleh pahala tak? Boleh pahala. Lepas tu kalau kita beri sewa ke orang boleh pahala ke tak? Jawab ulama, boleh pahala juga. Walaupun ambil sewa. Begitulah orang penjual makanan, penjual pakaian, dia jual ke orang, kena bayar tapi dia jual, dapat pahala juga berniaga. Tapi kalau benda tu untuk perkara dosa, maka haram dia beri sewa kepada orang. Di antara perkara dosanya, itulah kumpulan-kumpulan yang nak menghalang ulama-ulama daripada nak merealisasikan nampak pemerintahan Islam di dalam negara. Kalau kita beri pada golongan ini, maka jadilah hukumnya haram. Setuju tak setuju, gitulah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau jelas maknanya menentang kebenaran, tak boleh. Sepasang kekasih pernah berzina dulu, kemudian lepas kahwin mereka taubat tidak berzina kerana sudah ada yang halal. Adakah taubat itu diterima? Jawabnya ya, diterima jika dia taubat kerana Allah. Faham? Dan kalau tak taubat pun, kalau Allah nak beri ampun, Allah beri ampun kepada dia. Contohnya JRO zaman Bani Israel yang tidak bertaubat kepada Allah, tetapi kerana dia kasihan seekor anjing yang kelaparan, ke dahaga, dia cebok dengan kasut dia tu, minum ke anjing. Anjing pergi di telaga nak kara, ada anda anjing, air bawah, dia telah ambil dengan kasut dia, minum. Jadi kasihan dia tu kepada binatang yang kebuluran, Allah ampunkan dosa dia menjadi pelacur bertahun-tahun. Faham? Dah betul lagi kalau berzina ni dia bertaubat. Jadi bertaubatlah daripada segala dosa. Tak usah bimbang. Allah telah berjanji dia akan ampun. Cuma kita nak taubat ke tak? Tanya Tuhan terima ke tak? Tuhan terima ke tak? Tak usah tanya dah tu. Kerja kita bertaubat. Allah Maha pengampun. Allah bukan ghafir yang mengampun, tapi ghafar atau ghafurun, mana yang sangat-sangat suka memberi maaf kepada hambanya. Wallahu a'lam. Kita ada dua pengumuman. Yang pertama, mohon bantuan beli tanah wakaf. Nak beli tanah wakaf di Kemboja, nak buat madrasah ad-diniyah di wilayah Cham, Kemboja, kampung Cham. Ni dia punya apa dia panggil, carta organisasi dia madrasah ni. Jadi siapa yang nak memberi derma, dia duduk kat pintu lagi. Saudara Dasuki akan tunggu kat pintu tu, bubuh latong saja. Untuk saudara kita di Kemboja, dia nak beli tanah sebelah itu, nak besarkan lagi akan madrasah dia. Faham? Yang kedua, dialog rakyat memilih kerajaan amanah pada 31 Mac Sabtu ni 9.30 malam, Pasar Cabang 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi